Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada hari ini kita akan belajar cara menjawab soalan hipotesis prinsip hipotesis yang berkaitan dengan penyataan prinsip sains. Biasanya soalan ini ada dalam kertas 2. Jadi untuk menjawab soalan ini dia ada kaedah-kaedahnya yang tertentu atau teknik yang tertentu. Okey. Sekarang kita akan buat modul sains 3, iaitu hipotesis prinsip. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan hipotesis. Apa maksud hipotesis? Hipotesis ialah kesimpulan awal. Sebab itulah sebelum ni cikgu ada beritahu macam mana cara nak menulis hipotesis ialah sama dengan kita buat kesimpulan. Jadi sekarang ni apa yang kita nak belajar hari ni ialah cara nak menjawab hipotesis yang menggunakan penyataan prinsip sains. Okey. Jadi macam mana penyataan prinsip sains tu? Ada cikgu bagi tahu di sini ada cikgu tulis satu contoh, iaitu contohnya jumlah daya. Ini adalah penyataan. Okey, jumlah daya untuk mengangkat beban juga bergantung kepada bilangan takal yang digunakan. Ini tajuk teknologi, tajuk takal. Jadi jumlah daya untuk mengangkat beban dia bergantung kepada jumlah takal yang digunakan. Ni contohnya ada yang kita gunakan dua takal untuk angkat beban. Ada yang satu takal, dua takal, ada yang tiga takal dan sebagainya. Okey, tak apalah. Cuma hari ini kita nak belajar bagaimana cara untuk menulis hipotesis daripada penyataan prinsip sains. Okey, contoh yang kedua ialah bilangan takal yang digunakan juga mempengaruhi jumlah daya untuk mengangkat beban. Ini contoh yang kedua. Selepas itu soalan ni akan tanya buat satu hipotesis daripada penyataan di atas. Contoh. Okey, contoh yang ketiga, jumlah daya untuk mengangkat beban juga dipengaruhi oleh bilangan takal yang digunakan. Okey, ini contoh yang ketiga. Kalau kita tengok sini semuanya benda yang sama, cuma ayat yang sama, cuma ada sedikit perbezaan di kawasan bergantung kepada, perbezaan di situ bergantung kepada, mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Yang ini berbeza, tapi kalau kita tengok ni ayat-ayat yang sama. Kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, kalau cikgu ajar bahasa Melayu, ini dipanggil ayat pasif dan ayat aktif dan ayat pasif. Kalau kita tengok contoh yang satu, contoh yang pertama je. Kalau macam ni ayat apa ni? Ayat pasif ke ayat aktif? Okey, ini adalah ayat aktif. Manakala yang contoh yang kedua ni ayat aktif juga. Dan yang ketiga ayat pasif. Bukan kita nak cakap bahasa Melayu ni, cuma cikgu nak bagi tahu ni ada kalau bahasa Melayu dia dipanggil ayat aktif, ayat pasif. Jadi yang kita tengok sini, yang kita nak senang kita nak tengok ialah bergantung kepada, kalau imbuhan ber, imbuhan mem, imbuhan di. Okey. Jadi cikgu simpulkan di sini ada bergantung kepada, mempengaruhi
dipengaruhi. Ada juga yang ada soalan-soalan yang lain, ada pernyataan-pernyataan prinsip sains yang lain yang ada sebut menyebabkan, disebabkan. Okay, kamu kena alert atau dengan perkataan-perkataan ini dalam pernyataan prinsip sains tu. Okey, kita kembali kepada bagaimana cara nak menjawab hipotesis. Seperti yang cikgu kata sebelum ni, cara menjawab hipotesis adalah sama dengan cara menjawab kesimpulan. Semakin pola boleh ubah dimanipulasi, semakin pola boleh ubah bergerak balas. Jadi di sini apa yang kita perlu tahu ialah yang kita nak cari ialah pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Macam mana kita nak tahu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas daripada pernyataan seperti ini? Jadi cikgu ada cara lebih mudah untuk kena pasti mana PM, mana PB. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey, kalau kita tengok di sini, mula-mula sekali huruf daripada ayat bergantung ialah huruf B, mempengaruhi huruf M, dipengaruhi mula dengan huruf D, menyebabkan huruf M, disebabkan huruf D. Jadi cara mudahnya ialah kita cikgu suka cara mudah. Kalau ayat menggunakan perkataan bergantung, untuk mudah ingat kita letak lalu PB, sebab dia B kan, PB. M, PM. D dekat dengan, ia lebih kurang dengan B, jadi kita letak PB. M, PM, D, PB. Dia tak ada PD. Okey, dia ada PB saja. Jadi, apabila sebelah ini PB, sebelah ayat selepas kepada perkataan ini ialah, jadi secara automatik sini PM. Kalau PM, sini PM, awalnya PM, ayat perkataan-perkataan yang sebelum daripada mempengaruhi PM, maka selepasnya akan jadi PB. Kalau ni macam ni PB, selepasnya akan jadi PM. Kalau sebelum ayat menyebabkan PM, jadi selepasnya ialah PB. Kalau sebelumnya PB, maka selepasnya PM. Okey, senang. Okey, senang saja. Jadi bila dah tahu gitu, bagi kita cikgu nak kita cari PM dan PB daripada contoh yang cikgu bagi tadi. Okey. Mula-mula mesti baca pernyataan. Okey, kita baca balik. Jumlah daya untuk mengangkat beban juga bergantung kepada. Okey, bila kita jumpa, bagaimana cara dia? Mudah. Bila kita jumpa perkataan bergantung kepada, kita buat petak pada ayat. Cuma ada juga yang dia pakai perkataan juga. Okey, juga ni ayat penyambung saja. Jadi kita buat petak macam ni. Okey. Dah macam tu, kita cek balik macam tadi. Ini ialah huruf B. Apa maksudnya? Maksudnya perkataan sebelum jumpa bergantung ini ialah PB. Selepas perkataan ni ialah secara automatik dia akan jadi PM. Jadi apa PM sekarang ni? Apa PM sekarang? PM dia pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan takal yang digunakan. Jadi cikgu contohin sikit. PM ialah bilangan takal yang
digunakan. Okey. PB-nya pula. PB-nya ialah yang ayat sebelum daripada perkataan juga bergantung kepada. Okey, jadi PB-nya jumlah daya untuk mengangkat beban. Semuanya sekali ambil kecuali perkataan juga. Jadi PB-nya ialah ambil sebab saya tulis angka aja. PB-nya ialah jumlah daya untuk mengangkat beban. Jadi bila dah kita tahu PM dan kita tahu juga pemboleh ubah bergerak balas, maka kita boleh buat kesimpulan. Dan kita juga boleh buat hipotesis. Caranya sama. Jadi saya tulis. Jadi cara nak jawab jadi contoh soalan ni jawapannya ialah jadi ditulis semakin apa dia, pola tak? Pola kita ambil bertambah. Semakin bertambah. PM dia apa tadi? PM dia bilangan takal yang digunakan. Bilangan takal yang digunakan semakin jika kita banyak pakai takal, lebih mudah ke lebih payah untuk kita mengangkat beban? Mestilah semakin mudah sebab dia pakai lebih banyak takal. Jadi semakin sedikitlah daya yang digunakan. Semakin berkurang daya yang semakin kurang daya untuk mengangkat beban. Okey. Cikgu bagi tekan sikit jawapan dia. Jadi jawapan dia, semakin bertambah bilangan takal yang digunakan, semakin berkurang daya untuk mengangkat beban. Itu ialah jawapan cara untuk menjawab hipotesis. Ingat, hipotesis sama dengan cara jawab dengan kesimpulan. Sebab hipotesis itu sendiri adalah kesimpulan. Tetapi kesimpulan awal sebelum eksperimen ataupun uji kaji dijalankan. Jadi bernasib baik sebenarnya. Hipotesis ini bagi cikgu seolah-olah satu soalan markah free untuk kita. Kita tahu cara nak mencari PMPB. Pola tidak menjadi kesalahan jika kita tersalah pola. Sebab ini adalah kesimpulan awal. Jadi pola tidak diambil kira. Kalau salah pola pun masih lagi jawapan tu betul. Sebab dia bukan, dia dinilai dengan cara kita menulis hipotesis itu sendiri. Bukannya jawapan dia. Cuma dia di sini dinilai cara menjawab hipotesis. Kena ada perkataan semakin, kena ada pola dan kena ada PM dan PB. Okey, contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua menggunakan perkataan mempengaruhi. Ingat seperti yang cikgu kata, apabila kita jumpa perkataan yang cikgu cakap tadi, mempengaruhi, jadi kita pun buat satu petak conteng dalam soalan tu. Buat satu petak macam ni. Cikgu nak awak conteng juga dalam soalan. Buat petak dengan guna pensel. Buat petak macam tu. Okey. Jadi sebelum perkataan yang sebelum berjumpa dengan kotak ni,
Sebab dia huruf M, maka perkataan sebelumnya adalah PM. Secara automatik, selepas perkataan mempengaruhi ini, dia akan menjadi PB. Okey. Tadi PM di atas kan? Sekarang tadi PB duduk atas. PB ayat sebelum dan PM ayat selepas. Tetapi sekarang dah jadi PM ayat sebelum, PB jadi ayat selepas. Bila dah tahu PM PB, maka kita boleh buat hipotesis. Macam tadi, hipotesisnya semakin bertambah pola, semakin pola iaitu bertambah, semakin bertambah, ambil saja salin semua perkataan sampailah sini. Sampai sinilah maksudnya. Bilangan takal. Jadi semakin bertambah bilangan takal yang digunakan, koma, semakin bertambah jumlah daya untuk mengangkat beban. Okey. Itu jawapan dia. Sebab kita menggunakan contoh yang sama, cuma kita cikgu tak perlu tunjuk lah rasanya. Awak boleh rujuk pada soalan tadi. Okey, ni pun soalan tadi, soalan yang contoh yang ketiga ni. Jumlah daya untuk mengangkat beban juga dipengaruhi. Okey, kita buat petak dekat juga dipengaruhi. Okey. Kita tengok sini D, seperti yang cikgu bagi tahu, D lebih kurang dengan B, kita letak PB ayat sebelum. Ayat selepas tu, okey, sorry, dipengaruhi oleh ni pun kita kena ambil. Jadi PM secara automatik ayat selepasnya akan jadi PM. Jadi jawapan ni akan jadi semakin pola dia bertambah. PM ni apa? Bilangan takal yang digunakan koma, semakin pola dia kita ambil bertambah juga. Bertambah, sepatutnya berkurang lah. Semakin berkurang. PB apa tadi? Jumlah daya untuk mengangkat beban. Salin semua. Jangan tinggal satu perkataan pun. Salin semua. Jumlah daya untuk mengangkat beban. Okey, sangat mudah untuk membuat hipotesis sebab yang dikira adalah cara menjawab, bukan pola. Pola salah pun tak apa. Tetapi untuk latihan kita kena buat pola yang betul. Seboleh-bolehnya kita cuba cari pola yang betul. Sebab ini adalah prinsip sains. Okey, untuk modul 3 ni cikgu akan tunjuk satu contoh bagaimana cara jawab. Okey, mula-mula kita baca. Ini adalah pernyataan prinsip sains. Jarak objek daripada sumber cahaya juga mempengaruhi saiz layang. Ingat, kataan juga mempengaruhi. Bila kita jumpa kataan juga mempengaruhi, kita pun buat petak. Okey, juga mempengaruhi. Okey. Jadi di sini huruf yang digunakan M untuk cara mudah ingat. M jadi sebelumnya PM. Secara automatik selepasnya PB. Jadi kita tahu di sini jarak objek daripada sumber cahaya adalah boleh ubah dimanipulasi. Saiz
Saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang adalah formula ubah bergerak falas. Dah jumpa. Ni tajuk tahun 5 Awak dah belajar ni. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, buat satu hipotesis yang sesuai. Jadi, hipotesis kita jawab semakin ambil pola. Biasa cikgu ambil bertambah. Semakin bertambah pola PM dia, jarak objek daripada sumber cahaya. Salin semua. Jarak objek daripada sumber cahaya, koma, semakin. Okey, kita belajar dulu. Kalau sumber cahaya jauh, sumber cahaya tu apa? Ibu kan? Sumber cahaya ibu. Kalau manakala objek itu anak. Anak dekat dengan sumber cahaya, jadi bayang jadi besar. Kalau anak jauh daripada ibu, bayang jadi kecil. Jadi semakin bertambah jarak objek, jadi bayang semakin kecil ke bayang semakin besar? Jadi bayang semakin kecil. Jadi semakin kecil berkurang. Berkurang, polanya adalah berkurang saiz bayang. Salin semua. Kecuali perkataan yang kita sudah buat peta tu. Okey, jadi ini jawapan dia. Semakin bertambah jarak objek daripada sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang. Okey, bila dah ada pola, bila dah ada PM, dah ada pola untuk PB dan ada PB, okey, jawapannya sudah lengkap. Okey, jawapannya sudah lengkap, dapat 1 markah. Okey. Cikgu padang jawapan ni. Okey, nombor cikgu bagilah satu lagi contoh untuk yang menggunakan perkataan dipengaruhi. Tempoh masa untuk kertas tisu kering juga dipengaruhi oleh saiz kertas. Bila dah jumpa perkataan dipengaruhi oleh, juga dipengaruhi oleh, kita buat peta situ. Okey, perkataannya adalah di, iaitu ayat pasif. Jadi ayat pasif PB dulu, mula-mula PB, dan selepas perkataan yang kita buat peta ni adalah PM. Jangan tukar pula PM PB. PM kena betul, PB kena betul. Jadi tulis satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas. Jadi jawapan dia semakin ambil pola bertambah, semakin bertambah PM dia, saiz kertas tisu. Sebab kita kena tulis PM lah. Saiz kertas tisu, koma, semakin. Lepas tu pola untuk PB. Kalau lagi besar, lagi cepat kering ke lagi lambat kering. Jadi kalau semakin besar, semakin lambatlah kering. Jadi semakin bertambah tempoh masa polanya akan jadi bertambah. Salin balik tempoh masa untuk sampailah sini. Tempoh masa untuk, jangan tinggal satu perkataan pun, untuk kertas tisu kering. Okey.
Okay, harap kamu semua faham cara untuk mencari PMPB dalam penyataan prinsip sains. Dalam penyataan. Contoh-contoh penyataan ni. Yang contoh nombor 1, nombor 2 tadi. Okey. Dan soalan-soalan lain cikgu awak boleh buat. Cuba siapkan. Pada PDP yang akan datang, kita akan bincang jawapan dia. Okey. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.